Okey, hai, Assalamualaikum. Hari ini nak share berkenaan dengan pelaksanaan penjajaran kurikulum untuk kegunaan pembukaan semula sekolah. Okey, oleh sekolah lah. Ini daripada bahagian pembuangan kurikulum. Okey, gerak kerjanya telah dimulakan oleh Dr. Habibah Abdul Rahim, untuk pengarah pelajaran Malaysia. Okey, sasaran utamanya ialah yang pertama murid, kemudian guru dan pemimpin sekolah. Bidang tumpuannya adalah penyertaan murid, peningkatan enrolment di semua peringkat, peningkatan murid dalam STEM dan TVET, akses MBK dan QA, kemudian pembelajaran murid, pengetahuan dan kemahiran kalis masa hadapan, pendidikan digital, penguasaan bahasa Inggeris. Yang ketiga, kualiti guru dan pemimpin sekolah, peningkatan kualiti guru dan pemimpin sekolah, penjaminan input guru, pemimpin sekolah yang berkualiti, sokongan PPD, JPN, dan akhirnya pentaksiran. Pengukuhan pelaksanaan pentaksiran sekolah, penggunaan data pentaksiran sebagai evidence untuk memperbaiki PDP, memastikan murid mencapai tahap penguasaan minimum. Okey, yang ketiga, program strategik yang meningkatkan dan menyokong accountability. Okey, antaranya DTP, TS25, pendidikan digital, pengukuhan guru dalam bidang pentaksiran. Okey. Seterusnya, pemakluman. Okey, pelaksanaan kurikulum selari pembukaan semula sekolah. Ini adalah surat punca kuasa mengenai pemakluman mengenai pelaksanaan kurikulum selari pembukaan semula sekolah yang ditandatangani oleh Dr. Habibah Abdul Rahim, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Okey, takwin. Kita tengok takwin. Kalau ikut takwim asalnya 2020, bermula Januari hingga Mac tu sesi persekolahan selama 11 minggu. Jadi 30% kurikulum telah disampaikan bermula Mac hingga November. Sepatutnya bagi persekolahan 70% kurikulum perlu disampaikan. Tapi oleh kerana bulan Mac ni PKP dan PKPP, maka murid tidak ada ke sekolah selama 70 hari bermula 23 Mac 2020 hingga 14 Julai 2020, iaitu 10 minggu, meliputi 49% kandungan kurikulum. Okay, jadi apabila sekolah dibuka semula pada bulan Julai 24 pada bulan Julai, pembukaan semula sekolah, pelaksanaan PDP berdasarkan kurikulum yang dijajarkan. Okey, yang ini yang kurikulum yang dijajarkan. Baik, asas pertimbangannya ialah yang pertama, memastikan kurikulum mata pelajaran tahun 2020 dapat disampaikan kepada murid. Kedua, merapatkan jurang pembelajaran murid akibat PKP. Ketiga, menyediakan alternatif terhadap akses pembelajaran selain dari kaedah secara dalam talian. Okey. Yang keempat, mengatasi pelbagai kekangan apabila melaksanakan pembelajaran secara dalam talian, seperti tiada peranti, pencapaian internet, ekosistem pembelajaran kurang kondusif. Yang kelima, menghasilkan model penjajaran kurikulum semasa dan selepas krisis. Keenam, menghasilkan model penjajaran kurikulum yang boleh diaplikasikan kepada semua kurikulum. Okey, intipati PPPM. Apakah hasrat akhir PPPM? Untuk setiap murid, kita nak pastikan kemenjadian murid mengikut 3 elemen inilah.
dokumen standard, pentaksiran dan pedagogi ini saling berkait antara satu sama lain. Kemudian untuk setiap sekolah kita nak pastikan sekolah berkualiti. Okey, ini elemennya untuk memastikan persekitaran pengajaran dan pembelajaran bermakna. Jadi perlu ada guru yang berkualiti, sokongan PIBG dan komuniti, pemimpin berkesan. Okey, konsep kemenjadian murid ialah pentaksiran berasaskan sekolah, iaitu dia terdiri daripada pentaksiran pusat, pentaksiran bilik darjah, PAJSK, psikometrik. Okey. Yang ini terkandung dalam ketiga-tiga elemen ni, dokumen standard DSKP, okey, pentaksiran PBS dan peperiksaan awam, dan juga pedagogi, iaitu di dalamnya terkandung PAK21, KBAT, ITING dan lain-lain. Okey, modul penjajaran kurikulum semasa krisis. Penjajaran kurikulum adalah penyusunan semula kandungan, pedagogi serta pentaksiran berdasarkan hasil pembelajaran yang dihasratkan bagi memenuhi keperluan khusus mata pelajaran dalam apa jua keadaan. Okey. Okey, kalau kita lihat di sini ada penjajaran pembelajaran teradu. Okey, dia ada kandungan, pedagogi dan pentaksiran. Ada yang ada persamaan antara ketiga-tiga ni, dan ada juga yang tidak samalah. Dari segi kandungan, dia dijajar untuk memberi fokus kepada standard kandungan dan standard pembelajaran kritikal dalam tempoh pelaksanaan kurikulum pembukaan semula sekolah. Okay. Pedagogi dirangka untuk mengambil kira kesesuaian kandungan pembelajaran, pentaksiran serta kemudahan infrastruktur dan sumber yang ada. Kemudian dari segi pentaksiran dilaksanakan menggunakan standard prestasi melalui pelbagai mod pentaksiran bersesuaian dengan PDP yang dijalankan. Okey, kandungan kurikulum yang dijajarkan ialah yang pertama, kandungan asas, iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai asas yang perlu dikuasai murid untuk meneruskan pembelajaran ke peringkat seterusnya. Ia perlu dilaksanakan dengan bimbingan guru atau menggunakan bilik atau peralatan khusus. Kemudian kandungan tambahan, pengetahuan, kemahiran dan nilai yang menyokong kandungan asas, dan juga kandungan pelengkap, iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai yang melengkap atau mengharmonikan pengetahuan asas. Yang kedua ni boleh dilaksanakan menggunakan kaedah lain dengan bimbingan guru atau secara kendiri. Boleh dipelajari merentas subjek, boleh dilaksanakan mengikut kesesuaian tanpa menjejaskan konsep kandungan. Okay. Jadi fleksibiliti bagi pendidikan khas terbuka dan tidak ikut tahun serta boleh dimodulkan secara bersepadu. Boleh menyampaikan kandungan secara terbuka, modular dan disepadukan dengan mengutamakan aktiviti praktikal dan amali. Perlu menggunakan peralatan khas seperti mesin braille dan alat bantu pendengaran serta peralatan yang lain yang membantu murid mengikuti PDP. Perlu melibatkan aspek akademik dan kemahiran berfungsi. Perlu mengambil kira keperluan murid, individu murid dalam perancangan PDP. Contoh ini contoh PDP bagi mata pelajaran sejarah tahun 5. Jadi ini contohnya. Kemudian ini contoh penjajaran kurikulum sejarah tahun 5. Tadi yang asal, ini yang telah dijajarkan. Okey. Yang ini contoh dia punya perincian PDPC untuk tahun 5 sejarah. Okey. Ini contoh penulisan dalam rekod pengajar ataupun RPH, rekod pengajaran harian. Okey, pembelajaran teradun. Pembelajaran teradun ataupun blended learning adalah kaedah pembelajaran yang menggabungkan teknik pengajaran bersemuka
dan tidak bersemuka menggunakan medium yang sesuai, dan kedua-duanya membentuk pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Okey, jadi guru dan juga ibu bapa, guru, NGO, komuniti saling berhubung dalam bilik darjah, bilik darjah. Secara dalam bilik darjah ni secara bersemuka, aktiviti pembelajaran dalam bilik darjah secara bersemuka dengan guru. Okey, di luar bilik darjah iaitu pembelajaran di rumah dalam talian. Okey, aktiviti pembelajaran secara dalam talian seperti telesidang, video pengajaran dan lain-lain. Kemudian pembelajaran kendiri berstruktur, aktiviti pembelajaran kendiri berasaskan pembelajaran dan kemahiran yang telah dipelajari sebelum ini. Hai, Assalamualaikum. Jangan lupa ya, subscribe, like dan share channel saya untuk bagi saya lebih semangat upload lebih banyak video di masa akan datang. Terima kasih. Selamat menonton. Okey, pembelajaran teradun ia ada beberapa elemen ya. Learning model, face-to-face model, virtual model, online driver, flex learning model, flipped classroom model, project based learning model, rotation model. Okey, ini adalah elemen-elemen yang boleh digunakan untuk pembelajaran teradun. Jadi tuan-tuan dan puan, pelajar sekalian bolehlah meneroka mencari apakah elemen-elemen ni untuk pelajaran teradun. Okey, ini pembelajaran di rumah, home based learning. Okey, di luar bilik darjah, siapa yang perlu memainkan peranan? Okey, di pihak sekolah merangka jadual home based learning. PDP dirangka mengikut keperluan sekolah dan murid. Okey, bagi guru pula peranannya kenal pasti kandungan asas, tambahan dan pelengkap bagi mata pelajaran yang diajar untuk PDP HBL. Okey, murid peranannya mematuhi jadual home based learning yang dipersetujui dan membuat tugasan yang ditetapkan oleh guru. Komuniti pula peranannya perkhidmatan yang menyokong pembelajaran murid mengikut HBL. Okey, ibu bapa menyokong dan membantu pembelajaran murid mengikut keperluan semasa home based learning. Okey, jadi dia ada model 1 dan model 2. Okey, dalam bilik darjah. Model 3, luar bilik darjah. Okey, peruntukan masa minimum. Ini kurikulum yang dijajarkan ya. Untuk KSSR tahun 1, 2, 3, KSSR tahun 4, 5 dan 6. Yang ini pula kurikulum yang dijajarkan mengikut KSSM menengah rendah tingkatan 1, 2, 3 dan KSSM menengah atas tingkatan 4. Okey, tuan-tuan boleh lihat sendiri ya. Okey, kit sekolah dan ibu bapa bagi kegunaan pembukaan semua sekolah ini kit dia. Peranan sekolah dalam melaksanakan kurikulum yang dijajar. Pertama, jawatan kuasa kurikulum sekolah memaklumkan kandungan surat makluman pelaksanaan kurikulum pembukaan semua sekolah kepada guru. Okey, mak turun dokumen penjajaran kurikulum, peruntukan masa kurikulum, masa minimum dan kit pelaksanaan kurikulum dari laman sesawang portal rasmi BPK. Okey, di alamat inilah. Yang kedua, bagi pendidikan khas dibaca bersama dengan garis panduan pengurusan murid berkeperluan khas. Okey, ketiga, jawatan kuasa kurikulum sekolah juga merangka jadual waktu persekolahan berdasarkan peruntukan masa minimum mata pelajaran. Okey, panitia pula merangka rancangan pengajaran tahunan RPT berdasarkan analisis dan kurikulum yang telah dijajarkan. Okey, seterusnya panitia juga merancang pelaksanaan PDP dan pentaksiran dalam bilik darjah dan luar bilik darjah jika berkaitan. Dan akhir sekali, jawatan kuasa kurikulum sekolah menjalankan pemantauan berstruktur secara berterusan bagi memastikan pelaksanaan PDP dan pentaksiran di sekolah dan aktiviti pembelajaran murid di rumah seperti yang dirancang. Membuat penambahbaikan dan
untuk meningkatkan ilmu mutu PDP di sekolah dan pembelajaran di rumah, memberi panduan kepada guru untuk mempelbagaikan kaedah PDP dan penyediaan bahan pembelajaran bersesuaian. Okey. Peranan guru untuk dalam pelaksanaan kurikulum yang dijajar. Yang pertama, memuat turun dokumen penjajaran kurikulum, peruntukan masa minimum dan key pelaksanaan kurikulum dari masa sawang DPK. Kemudian menganalisis kandungan pembelajaran yang telah terkesan akibat PKP. Bagi pendidikan khas dibaca bersama dengan garis panduan pengurusan murid berkeperluan khas. Kemudian merangka PDP bersemuka atau tidak bersemuka dengan mengambil kira model operasi sekolah, kurikulum yang dijajarkan, keperluan murid, keupayaan murid, individu murid berkeperluan khas, jadual kelas sumber yang ada dan kaedah pentaksiran. Seterusnya melaksanakan PDP dan pentaksiran. Okey. Yang ini PDP dalam bilik darjah secara bersemuka, aktiviti pembelajaran dalam bilik darjah secara bersemuka dengan guru, kemudian PDP luar bilik darjah ataupun pembelajaran di rumah ataupun home based learning secara dalam talian, aktiviti pembelajaran secara dalam talian seperti telesidang, video pengajaran dan lain-lain. Kemudian pembelajaran kendiri berstruktur, aktiviti pembelajaran secara kendiri seperti pembelajaran berasaskan projek, inquiry, kajian dan sebagainya. Okey, akhir sekali melaksanakan refleksi sesi PDP yang dilaksanakan, berkomunikasi dengan ibu bapa mengenai keperluan murid untuk pembelajaran di rumah. Okey, peranan ibu bapa pula, bagaimana saya boleh bantu anak saya? Okey, ini tips untuk ibu bapa. Pertama, berkomunikasi dengan guru, sentiasa bertanya kepada guru cara untuk menyokong pembelajaran anak di rumah ikut saranan yang diberikan oleh guru. Seterusnya, membuat jadual di rumah, rangka jadual pembelajaran di rumah bagi memastikan aktiviti pembelajaran anak berterusan. Ibu bapa boleh membuat jadual penggiliran untuk anak-anak menggunakan peranti jika perlu. Okey, kemudian bantu ibu bapa yang lain. Kongsi cadangan untuk melaksanakan pembelajaran di rumah dengan lebih berkesan bersama guru dan ibu bapa yang lain. Sekiranya anda memerlukan bantuan, dapatkan cadangan daripada guru dan ibu bapa yang lain. Seterusnya, bersedia untuk sebarang kemungkinan. Walaupun jadual di rumah telah dirangka, pembelajaran di rumah mungkin perlu diubah sesuai mengikut keperluan semasa. Seterusnya, bantu pembelajaran anak di rumah, bimbing dan semak pembelajaran anak di rumah tanpa mengambil alih tugasan yang perlu mereka lengkapkan. Aktiviti pembelajaran yang diberikan guru telah dirangka dengan rapi untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran anak. Seterusnya, memastikan keperluan anak mencukupi dari segi alat tulis, ruang pembelajaran yang bersesuaian, peranti jika perlu, makanan minuman dan rehat yang mencukupi. Okey, garis masa. Okey, garis masa pelaksanaan kurikulum yang telah dijajarkan bagi pembukaan semula sekolah. Okey, yang ini 11 Jun di peringkat DPK. 4 Jun di peringkat DPK juga. Ini simulasi jadual waktu 26 Jun. Seterusnya berbagai inilah ini aktiviti yang dijalankan di peringkat kementerian ya, sehinggalah sekolah dibuka. Baik, ini soalan-soalan lazim. Okey, yang ini tuan-tuan boleh baca lah. Okay. Sebenarnya tak perlu saya bacakan satu persatu. Okay, seterusnya, bagaimana sekolah boleh memastikan guru tidak terpekan dalam melaksanakan kurikulum dengan baki persekolahan yang ada. Okay. Bagaimana pihak sekolah memastikan aktiviti pelajaran murid di rumah dilaksanakan. Bagaimana pihak sekolah melibatkan ibu bapa menjaga dalam pembelajaran murid. Okey, macam mana menyelesaikan masalah sepanjang PKP murid tidak hadir ke sekolah dan guru menghadapi masalah untuk menyempurnakan kandungan kurikulum. Adakah penjajaran kurikulum ini kurikulum baru? Murid di sekolah saya kebanyakan tidak mencapai internet. Bagaimana untuk saya menjalankan pembelajaran ta'adun?
Okey. Dia tak berfokus kepada keperluan capaian internet semata-mata. Boleh gunakan laksanakan pembelajaran teradun menggunakan berbagai pendekatan seperti penyediaan kit pembelajaran, bentuk modul, projek eksplorasi, senarai SMA, checklist nota, amali di rumah, sebagainya. Okay. Apa maksudkan dengan PDP di luar bilik darjah? Bagaimana memastikan murid mendapat manfaat daripada PDP di luar bilik darjah? Okey. Okey, sekolah saya perlu melaksanakan penggiliran murid untuk hadir ke sekolah. Apakah pembelajaran murid saya akan terjejas jika penggiliran dilaksanakan? Okey, yang ini banyak sekolah yang terlibat. Okey, bagaimana pembelajaran di rumah boleh ditaksir? Guru boleh melaksanakan pentaksiran yang bersesuaian melalui aktiviti pembelajaran dan bahan pembelajaran yang disediakan untuk murid di rumah. Contohnya, tugasan pembelajaran di rumah yang ditentukan oleh guru beri rancang untuk dijadikan sebagai satu kaedah pentaksiran. Okey. Okey, saya telah merujuk kandungan kurikulum dijajakan dan mendapati bahawa terdapat topik yang telah diajar. Perlukah saya mengulang? Okay, jadi guru perlu pastikan murid mencapai standard pembelajaran yang dihasilkanlah. Okey, kalau dah capai, guru tidak perlu mengulang semula kandungan kurikulum tersebut. Namun, guru digalakkan membuat perubahan dan membantu murid mengulang kaji kandungan belajar supaya murid dapat menguasai kandungan sepenuhnya. Okey, pelaporan PVD hanya boleh dilaksanakan oleh guru sahaja. Okey, ibu bapa tidak dapat menjalankan PVD. Walau bagaimanapun, guru boleh berbincang dengan ibu bapa sekiranya mereka bersedia untuk membantu guru menjalankan pentaksiran di rumah supaya guru dapat meningkatkan mutu aktiviti pelajaran yang dirancang. Terdapat pelbagai kaedah pentaksiran yang boleh digunakan seperti senarai semak, membuat pemerhatian dan memberi maklum balas. Okey, itu saja. Sekian perkongsian saya. Jadi jangan lupa like, komen, subscribe dan share. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.